Ya, baik, terima kasih. Baik, sepanjang minggu ini saya telah menghadiri 17 mesyuarat antara ASEAN dan rakan-rakan luar ASEAN. Ini termasuklah mesyuarat Menteri-Menteri Luar ASEAN ke-56, mesyuarat Suruhanjaya Zon Bebas Nuklear Asia Tenggara atau SHANFAS, pertemuan Menteri-Menteri Luar ASEAN dengan wakil-wakil Suruhanjaya antara kerajaan ASEAN mengenai hak asasi manusia, mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN campur 3, 11 mesyuarat pasca persidangan Menteri-Menteri Luar Negeri atau PMC+1, mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri Sidang Kemuncak Asia Timur dan Forum Serantau ASEAN. Jadi secara keseluruhannya saya telah pun menyampaikan suara dan pandangan Malaysia berkaitan antaranya tentang keperluan kepada keamanan dan kestabilan serantau, tentang treaty atau perjanjian zon bebas senjata nuklear Asia Tenggara, di mana Malaysia menekankan dengan tegas perlunya diwujudkan zon bebas senjata nuklear, dan isu yang berkaitan dengan Korea Utara, dan isu yang berkaitan dengan Islamofobia, isu Palestin, isu Laut Cina Selatan, isu minyak kelapa sawit yang menghadapi rintangan dalam usaha kita untuk mengekspor ke Eropah, dan juga situasi di Myanmar. Jadi kesepakatan telah dicapai dalam mesyuarat sepanjang mesyuarat diadakan, iaitu kesemua negara-negara ASEAN yang bersidang pada kali ini juga telah mengeluarkan kenyataan bersama atau dipanggil sebagai joint communique yang telah pun disiarkan. Dan secara keseluruhannya mesyuarat yang berjalan sepanjang minggu ini memperlihatkan keupayaan ASEAN untuk membina kesepakatan, dan dalam masa yang sama peranan aktif negara-negara penting ASEAN dan antaranya adalah Malaysia dalam menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu besar yang sedang berada di rantau ini dan juga yang sedang berada di seluruh dunia akibat daripada pelbagai krisis dan perkembangan geopolitik yang berlaku. Jadi kehadiran rakan-rakan dialog negara ASEAN daripada kuasa-kuasa besar dan juga rakan-rakan strategik antaranya daripada Amerika, daripada Eropah, EU, daripada China, daripada India, daripada Jepun, daripada Korea, dan daripada Kanada dan lain-lain lagi negara, pelbagai negara, termasuklah negara-negara lain yang menjadi pemerhati yang turut datang pada kali ini. Dan ini memperlihatkan akan kedudukan ASEAN di mata dunia dan peri pentingnya untuk mereka berada di rantau ini untuk bersama-sama berada dalam siri-siri mesyuarat yang diadakan. Saya mengucapkan juga terima kasih dan tahniah kepada Ibu Retno khususnya dan kerajaan Indonesia yang berjaya mengendalikan mesyuarat pada kali ini dalam suasana yang baik dan dengan perjalanan mesyuarat yang cukup licin. Tidak, pandangan ASEAN di kalangan anggota kita ialah kita berbincang tentang usaha-usaha yang dilakukan, tapi akhirnya sebarang usaha yang dibuat sebagai contoh oleh Thailand, kerana Thailand mempunyai pandangannya oleh kerana kedudukannya yang dekat dengan Myanmar, maka Thailand
membuat interpretasi bahawa usaha yang perlu dibuat oleh negara yang berdekatan dengannya tetapi dimaklumkan kepada kemudiannya kepada pihak ASEAN, iaitu kepada chair ASEAN itu sendiri, iaitu kepada Indonesia, dan itu yang dibawa oleh Thailand. Maka kita telah akhirnya kita memperhalusi setiap perkara yang dibawa oleh Thailand, dan akhirnya kita dapat mengeluarkan satu joint communique secara bersama. Jadi kalau ada yang mengatakan bahawa ada perbezaan, tentunya tidak ada joint communique yang akhirnya dapat dikeluarkan kenyataan bersama. Kita perlu sedar bahawa kalau sekiranya dikatakan bahawa ada kekecewaan ataupun ada perbezaan pendapat yang menyebabkan tidak boleh mencapai kata sepakat, maka satu joint communique tidak dapat dikeluarkan. Tapi akhirnya kita dapat membuat satu joint communique untuk memaklumkan kepada publik tentang apa yang telah pun kita capai. Ya, kita telah setuju sebab sebarang joint communique mesti mendapat konsensus. Ya, dia tidak ada pengecualian. Kalau ada pihak itu kata dia tak boleh, walaupun satu negara yang merasakan bahawa dia tidak bersetuju dengan kenyataan bersama itu, maka kita tidak boleh keluarkan. Jadi joint communique ini dikeluarkan setelah mendapat konsensus dari semua. Nah, kita bukan soal revisit, tetapi lebih melihat dari segi pencapaian yang kita dapat sehingga setahan ini, iaitu dalam konteks 5PC. Sebagai contoh, dalam konteks humanitarian aid, dan salah satu daripada 5PC itu, macam mana usaha-usaha bantuan kemanusiaan yang perlu dilakukan, apa halangan-halangannya yang perlu kita atasi. Maka update yang terkini perlu dilakukan bagi memastikan supaya usaha-usaha ini dapat ditangani dengan sebaik-baik. Ya, apa yang kita lihat pada keseluruhannya, pendekatan 5PC itu perlu dilakukan dalam konteks yang lebih fleksibel pendekatannya, tetapi mesti berada dalam lingkungan 5PC. Maknanya ialah sebagai contoh, kalau kita nak melakukan usaha perundingan, usaha perundingan boleh dilakukan, tetapi mestilah dalam konteks 5PC itu. Maksudnya mendapat kebenaran ataupun dimaklumkan terlebih dahulu proses-proses yang nak dilakukan. Kita tidak mahu proses 5PC yang nak dibuat oleh negara-negara tertentu tetapi tidak dimaklumkan dalam konteks ASEAN. Akhirnya masyarakat antarabangsa akan melihat bahawa apa yang dicapai oleh ASEAN dalam konteks 5PC itu sebenarnya tidak begitu efektif. Sehingga kini kita berjaya membina konsensus itu. Maksudnya sebarang perbincangan, sebarang tindakan hendaklah dalam konteks itu, walaupun kita memberi ruang itu, mencari ruang supaya usaha-usaha untuk menyelesaikan masalah Myanmar itu hendaklah terus dilakukan. Ya, kita telah pun mengadakan alhamdulillah dengan kepimpinan Malaysia yang baru ini bersama dengan Bapak Presiden Jokowi, kita melihat dari segi usaha yang serius di antara dua pemimpin ini yang telah pun membincangkan perkembangan-perkembangan ini, tindakan-tindakan bersama. Dan kita adalah menjadi harapan kita supaya apa yang telah dibincangkan oleh kedua-dua pemimpin ini akan dapat kita laksanakan, dan kita melihat bagaimana usaha-usaha itu berada di hadapan.
Saya sangat gembira sebab saya lihat bagaimana hubungan yang istimewa ini berlaku dan terus berjalan. Kerana ini adalah dua negara serumpun, bersaudara, dan saya tidak lihat ada masalah yang sukar dalam meneruskan hubungan persaudaraan ini. Apatah lagi kita mempunyai pemimpin daripada kedua-dua negara ini yang begitu akrab sekali, masyarakatnya, rakyatnya, people to people-nya, dan itulah semangat yang kita ada. Dan saya dapat lihat itu baru-baru ini lawatan Presiden Jokowi ke Malaysia, keberadaan beliau di sana dalam suasana persaudaraan, ya. Dan kita dapat merasa itu. Begitu juga waktu Pak Anwar berada di sini, suasana itu kan, di kalangan masyarakat di sini, bagaimana menyantuni Pak Anwar, di Malaysia bagaimana rakyat menyantuni Pak Jokowi, dan ini hubungan yang sangat istimewa. Dan kita doakan, kita teruskan bina hubungan yang mantap, yang baik ini untuk kita semua. Kita telah membincangkan hal berkaitan dengan minyak kelapa sawit. Saya telah mengemukakan, dan dalam intervention saya telah menyuarakan beberapa kali tentang pentingnya pihak EU khususnya untuk mengambil pandangan daripada Malaysia dan Indonesia ini. Dan begitu juga dalam hubungan bilateral saya dengan beberapa menteri daripada negara Eropah, saya mengemukakan, mengingatkan pertemuan saya dengan waktu perbincangan saya dengan Joseph Borrell, perbincangan saya dengan Menteri Luar daripada UK, ya, dan perbincangan saya juga dengan Norway, dengan dalam konteks yang lain-lain pun saya membincangkan kerana ia berurusan dengan negara-negara yang berkenaan, dan mereka telah memberikan komitmen mereka untuk bersama-sama membantu melihat perkara ini dalam keadaan yang lebih objektif. Ini berikutan dengan lawatan. Islamofobia, satu hal yang saya kemukakan, saya bangkitkan, ada perkara yang sangat serius. Saya telah pun minta supaya masyarakat antarabangsa dapat bersama-sama untuk bekerja memastikan supaya perkara ini dapat dipadamkan, usaha untuk kerjasama, dan beberapa negara telah memberi komitmen kepada Malaysia dan juga kepada ASEAN untuk sama-sama kita menangani isu ini, kerana bagi mereka bentuk-bentuk Islamofobia seperti pembakaran Al-Quran yang berlaku baru-baru ini adalah satu perkara yang sangat mencengkelkan dan sangat mendukacitakan, kerana ia tidak melambangkan peradaban kehidupan dan juga dalam kehidupan beragama. Malaysia telah mengemukakan satu kenyataan yang agak tegas, betapa tindakan-tindakan yang tidak bertamadun ini hendaklah dielakkan, bagi mengelakkan lagi perkara-perkara yang tidak diingini atau akan mencetuskan suasana yang tidak stabil dalam politik dunia.